Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan memperincikan berkaitan dengan fee dan charge untuk Sijil Kemahiran Malaysia atau SKM tahun 2023. JPK telah mengeluarkan pemakluman di laman web. Tajuk pemakluman kuasa peraturan pembangunan kemahiran kebangsaan dalam kurungan fee dan charge pindaan tahun 2023. Pada 1 Julai 2023. Nombor peraturan ni PU A90/2023. Berkuat kuasa pada 1 Julai 2023. Pemakluman adalah dimaklumkan bahawa JPK telah membuat pindaan terhadap peraturan-peraturan pembangunan kemahiran kebangsaan fee dan charge tahun 2016, iaitu PU A86/2016. Pindaan ini adalah disebabkan oleh peningkatan kos operasi bagi aktiviti persijilan, pentaulihan, peperiksaan untuk non-destructive testing atau NDT, carian daftar dan pengiktirafan kelayakan kemahiran lain. Sehubungan itu, peraturan-peraturan pembangunan kemahiran kebangsaan dalam kurungan fee dan charge pindaan 2023 dalam kurungan PU A90/2023 yang akan berkuat kuasa pada 1 Julai 2023 yang telah berkuat kuasa pada 1 Julai 2023 perlu dibaca bersama-sama peraturan pembangunan kemahiran kebangsaan fee dan charge tahun 2016 PU A86/2016. Peraturan yang baru ni, peraturan untuk 2023 perlu dibaca bersama dengan peraturan 2016. Dalam website tu boleh muat turun peraturan-peraturan pembangunan kemahiran fee dan charge pindaan 2023 dan juga peraturan-peraturan pembangunan kemahiran kebangsaan fee dan charge tahun 2016. Apabila muat turun, ni ada link, boleh scan QR code ni, dah boleh link download peraturan untuk tahun 2023 dan juga peraturan asal yang daripada tahun 2016, ataupun klik dalam link di deskripsi lah. Kita boleh baca dalam sub peraturan 2 dalam kurungan 1, iaitu berkaitan dengan fee dan charge perkara 2 dalam kurungan 1, dan dalamnya beritahulah mana-mana orang yang membuat permohonan bagi pentaulihan program latihan kemahiran dan apa-apa perkara yang berhubung dengan pentaulihan program latihan kemahiran itu sebagaimana yang dinyatakan dalam ruang 2 jadual pertama. Dalam jadual pertama tadi, belum tunjuk jadual pertama yang kita lihat dalam slide berikutnya, hendaklah membayar fee dan charge sebagaimana yang ditetapkan dalam ruang 3 jadual pertama kepada ketua pengarah. Dalam jadual pertama tu ada ruang 2 dan juga dalam jadual pertama tu ada ruang 3. Kita boleh lihat jadual pertama ni, yang peraturan 2 dalam kurungan 1 tu, yang ruang 2 ataupun kolom 2 lah. Kalau bahasa Inggeris ni kolom 2 dan kolom 3. Kolom 2 tu untuk perkara, ni untuk contoh untuk pertalihan. Kemudian untuk kolom 3 tu atau ruang 3 untuk fee dan charge. Untuk bahagian pentaulihan, dalam kurungan peraturan 2 dan kurungan 1 ni, untuk pentaulihan kita boleh lihat di bahagian kiri skrin. Untuk bilangan 1, yang ni untuk kolom kiri adalah untuk bahagian peraturan asal untuk daripada 2016 punya peraturan. Untuk yang peraturan kanan atau dah maklumat-maklumat yang barulah, yang pindaan peraturan pembangunan kemahiran kebangsaan tahun 2023. Untuk yang warna merah tu adalah perkara yang dipinda lah. Contoh ni untuk pentaulihan program latihan kemahiran. Untuk program mengikut tahap, perkara 1 tu untuk 3 program pertama. Untuk permohonan untuk pentaulihan 3 program pertama, 1, 2 atau 3 dah. Ayurannya adalah, fee-nya, charge-nya adalah RM1,500.
Yang kedua, tiap-tiap program selepas 3 program yang pertama. Yang tadi 1, 2, 3 kan. Kemudian kalau ada 4 program, jadi RM1,500 campur RM200 untuk program tambahan tu lah, untuk setiap program yang pertama tambahan. Jadi kalau ada 4 program, yang 3 program tu ada RM1,500 dan program yang keempat adalah RM200 untuk setiap program. Okay. Kalau perkara B, program persijilan tahap tunggal, yang tadi mengikut tahap. Mengikut tahap tu maksudnya tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kalau program persijilan tahap tunggal, perkara B, kumpulan program yang pertama, kumpulan program contohnya terus jalan tahap 3, tahap tunggal kan, tahap 1, 2 dan 3. Kumpulan program pertama RM1,500. Tiap-tiap kumpulan program selepas kumpulan program yang pertama, contoh tadi program untuk otomotif tahap 3. Kemudian ada kumpulan program lain, contoh kumpulan program untuk kimpalan. Jadi untuk tambahan tu 200. Jadi mohon 2 program untuk tahap tunggal RM1,500 campur 200. Contohnya kalau ada 3 program tahap tunggal kan, jadi RM1,500 campur 200 campur 200. Untuk yang C, program modular. Program modular pula adalah 2 modul yang pertama atau kurang 2 modul modular. Modular kalau sekarang ni panggil micro credential, RM1,500. Okey, yurannya fee dan charge-nya RM1,500. Modul selepas 2 modul yang pertama tadi, fee-nya adalah RM200 untuk setiap program. Jadi kita lihat pindaan kepada peraturan yang 2016 tu, dia tambah perkara D. Apa-apa pindaan maklumat berkaitan dengan bilangan unit kompetensi elektif. Contoh depan tadi tak ada buat elektif kan. Contoh belakang tak ada tambah bilangan kompetensi CU elektif. Fee-nya adalah 200 program untuk RM200 untuk setiap program. Kemudian kita lihat E. Untuk E, maklumat berkaitan dengan pertukaran nama syarikat. Nama syarikat ni kadang-kadang bertukar. Jadi nak mohon RM50 untuk setiap permohonan. Kalau nak pindah berkaitan dengan pertukaran nama pusat bertauliah, tadi nama syarikat, pusat bertauliah PB contoh PB ABC asalnya. Jadi ABC ditukar kepada pusat bertauliah EFG. Jadi RM50 untuk setiap permohonan. Untuk bilangan 2, dalam peraturan 2/1 tu, untuk permohonan pentauliahan bagi setiap program latihan kemahiran tambahan. Tadi nombor 1 adalah untuk permohonan baru. Yang ni sekarang untuk tambahan, permohonan tambahan. Jadi untuk yang 2A, 2/A, program bersedia mengikut tahap. Untuk tambahan RM200 untuk setiap program. Kemudian untuk tambahan kalau mengikut tahap tunggal RM200 untuk setiap kumpulan tahap tunggal. Untuk program modular, untuk tambahan RM200 untuk setiap modul. Untuk perkara 3, bilangan 3, perkara permohonan pembaharuan. Maksudnya tauliah dah expired. Untuk pembaharuan pentauliahan bagi setiap program latihan kemahiran. Untuk yang mengikut tahap, untuk pembaharuan RM200 untuk setiap program. Dan untuk persediaan tahap tunggal, untuk perkara 3B, program persediaan tahap tunggal RM200 untuk setiap kumpulan. Untuk fee 2023, perkara 2 dan 3 ni untuk pentauliahan tambahan dan pentauliahan pembaharuan tiada perubahan. Kemudian bilangan 4, permohonan pindaan maklumat pentauliahan bagi setiap program latihan kemahiran. Yang ini untuk pindaan untuk edit. Untuk maklumat berkaitan perpindahan premis latihan kemahiran, mohon untuk pindah premis RM200 untuk setiap program. Jadi pindah premis
kalau premis tu ada 10 program dalam tu, 200 kali 10 program lah kan. Okey, jadi RM2,000. Okey, untuk pindaan maklumat berkenaan premis latihan kemahiran tambahan. Okey, premis latihan tambahan, contoh yang memula pusat latihan A di B, kemudian tambah pusat latihan A di lokasi C. Jadi untuk setiap maklumat tambahan premis latihan tadi, tambah RM200. Charge-nya adalah RM200 untuk setiap kumpulan. Untuk perkara C, maklumat nak pindah maklumat berkaitan dengan kapasiti pelatih, nak tambah kapasiti pelatih tu kan. Jadi kena mohon untuk 200, setiap permohonan RM200. Okey. Kemudian bilangan 5, rayuan bagi apa-apa permohonan yang dibuat di bawah butiran 1, 2, 3 dan 4. Okey, yang 1 tadi untuk tauliah, yang 2 tadi adalah untuk 1 untuk mohon tauliah, yang kedua untuk tambahan, yang ketiga untuk renew, dan yang keempat untuk bukan renew, pindah maklumat. Jadi rayuan untuk permohonan semua tu, rayuan maksudnya kalau tak lulus mohon rayuan kan. Yang tu 200 untuk setiap program. RM200 yurannya untuk setiap program. Jadi ditambah dengan fee dan charge 2016 tadi. Penambahan kepada perkara peraturan fee dan charge sedia ada. Jadi ditambah yang bilangan 6, permohonan bagi pentauliahan secara gabungan bagi butiran 2, 3 dan 4 untuk program yang sama. Permohonan untuk pentauliahan secara gabungan untuk program yang sama RM200 untuk setiap permohonan. Kemudian bilangan 7, permohonan pelaksanaan pengambilan pelatih antarabangsa bagi program permohonan pentauliahan sedia ada. Jadi program sedia ada itu mungkin program untuk pelajar tempatan. Kemudian untuk nak tambah program pelatih antarabangsa kena mohon, dan permohonan tu dikenakan yuran sebanyak RM200 untuk setiap program. Kemudian bilangan 8, permohonan bagi sijil pentauliahan gantian. Okay, gantian kalau gantian, kalau ini sijil tauliah tu jika hilang RM50 untuk setiap program, dan jika rosak RM50 untuk setiap program. Berikutnya adalah fee dan charge untuk persijilan pelatih. Dan maklumat sebelum ni adalah fee dan charge untuk pentauliahan. Sekarang untuk persijilan pelatih. Dalam peraturan 2016, untuk permohonan bagi pengiktirafan kemahiran yang bawa kepada penganugerahan yang seperti berikut. Untuk sijil kemahiran Malaysia, jika belajar di pusat bertauliah, untuk persijilan mengikut program mengikut tahap tu kan. Mengikut tahap RM100 untuk warga negara Malaysia, dan bukan warga negara, charge-nya adalah yurannya adalah RM200 untuk setiap pelatih. Ini samalah. Sekarang yuran adalah RM100 untuk setiap pelatih, dan untuk pelatih antarabangsa RM200. Untuk tahap tunggal, yurannya adalah yuran pelatih adalah RM100 untuk setiap pelatih, dan untuk bukan warga negara RM200 untuk setiap bukan warga negara. Untuk pengiktirafan pencapaian terdahulu atau PPT, RM300 untuk warga negara dan RM300 untuk antarabangsa. Jadi untuk tambahan fee dan charge untuk tahun 2023, yang bilangan 1 tadi permohonan untuk SKM tahap 1 mengikut tahap perkara A tu, dalam kurungan A 1 melalui A tadi sijil kemahiran Malaysia. Kita lihat di yang kolom yang kanan ni, kolom kanan tahun 2023 ni, bilangan 1 dalam kurungan A dalam kurungan I dalam kurungan 1 lah dalam kurungan A. Persijilan mengikut program RM100 untuk warga negara, RM200 untuk bukan warga negara. Untuk persijilan tahap tunggal RM100 untuk warga negara dan RM200 untuk bukan warga negara. Untuk PPT, ini ada berubah sikit. Untuk PPT, untuk persijilan mengikut program RM300 setiap tahap. Okey, RM300 untuk setiap tahap, dan RM600
RM300 untuk setiap tahap untuk setiap warga negara. Untuk satu pelatih lah. Untuk yang bukan warga negara, yurannya adalah RM600. Fee, bukan yuran, fee. Untuk persediaan tahap tunggal tadi RM300 untuk setiap tahap tunggal, permohonan untuk setiap tahap tunggal untuk satu pelatih, dan RM600 untuk bukan warga negara. Kemudian untuk Diploma Kemahiran Malaysia atau DKM. Untuk DKM, yang ni jika belajar di pusat bertauliah untuk sijil mengikut program RM100 untuk warga negara dan RM200 bukan warga negara. Untuk persijilan tahap tunggal RM100 untuk warga negara dan RM200 untuk bukan warga negara. Dan pengiktirafan pencapaian terdahulu RM300 untuk warga negara dan bukan warga negara RM300. Untuk DKM, fee yang baru untuk DKM yang tadi 2016. Untuk yang baru ada perubahan sikit untuk DKM. Jika belajar di pusat bertauliah, persediaan mengikut program RM200 untuk warga negara dan RM350 untuk bukan warga negara. Untuk persediaan tahap tunggal RM200 untuk warga negara dan RM350 untuk bukan warga negara. Untuk pengiktirafan pencapaian terdahulu PPT mengikut pusat bertauliah, jadi sijil tadi mohon RM500 untuk setiap tahap, untuk setiap permohonan. Okey. Dan untuk bukan warga negara, tadi untuk warga negara RM500, bukan warga negara untuk mohon PPT DKM RM1,000 setiap permohonan untuk setiap tahap. Okey. Persijilan tahap tunggal. Okey, untuk PPT untuk tahap tunggal kan nak terus dapat tahap 3 ke tahap 4 ke kan. Jadi yurannya, fee-nya untuk warga negara RM500 untuk setiap tahap tunggal, dan untuk bukan warga negara RM1,000 untuk setiap tahap tunggal. Untuk DLKM, Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia untuk tahun 2016, yurannya jika mengikut program mengikut tahap RM100 untuk warga negara dan RM200 untuk bukan warga negara. Persijilan tahap tunggal RM100 untuk warga negara dan RM200 untuk bukan warga negara. Jadi fee untuk 2023 untuk DLKM ya, jika berlatih DLKM melalui pusat bertauliah persijilan mengikut program untuk setiap pelatih ialah fee-nya adalah RM200 untuk setiap pelatih dan bukan warga negara RM350 untuk setiap pelatih. Untuk persijilan tahap tunggal, fee-nya adalah RM200 untuk setiap pelatih dan RM350 untuk bukan warga negara untuk setiap pelatih. Untuk PPT, pengiktirafan pencapaian terdahulu, jika melalui pusat bertauliah ni DLKM untuk PPT, persijilan mengikut program RM500 untuk setiap tahap untuk setiap permohonan dan RM1,000 untuk bukan warga negara untuk setiap permohonan, dan persediaan tahap tunggal RM500 untuk setiap tahap tunggal untuk setiap permohonan dan RM1,000 untuk warga negara bukan warga negara, RM1,000 untuk bukan warga negara untuk setiap permohonan untuk setiap tahap tunggal. Okey, berikutnya adalah untuk penyata pencapaian ataupun PC. Sebelum ni, yang ni tiada perubahan 2016 dan juga 2023, di mana mohon PC melalui pusat bertauliah RM100 dan jika mohon PC melalui PPT RM300. Untuk bukan warga negara asing, untuk PC untuk melalui pusat bertauliah ada RM200. Untuk PC secara PPT, penyata pencapaian secara PPT RM300 untuk bukan warga negara. Berikut adalah untuk fee dan charge untuk permohonan ulang nilai. Tadi mungkin exam yang pertama gagal.
atau bukan gagal lah, belum lulus jadi perlu ulang nilai. Jadi untuk ulang nilai, yurannya adalah bukan yuran, fee permohonan bagi pengambilan semula peperiksaan pengiktirafan kemahiran yang baru pada penganugerah yang berikut. Untuk ulang nilai persijilan sijil kemahiran Malaysia melalui Pusat Bertauliah, untuk persijilan mengikut program RM100 untuk warga negara Malaysia dan bukan warga negara RM200. Untuk fee persijilan tahap tunggal RM100 untuk warga negara dan RM200 untuk bukan warga negara. Yang ini tiada perubahan untuk fee dan cas tahun 2023. Untuk DKM, DKM untuk ulang nilai DKM ada perubahan. Untuk ulang nilai Diploma Kemahiran Malaysia melalui Pusat Bertauliah, untuk sijil mengikut program RM100 untuk warga negara dan RM200 untuk bukan warga negara. Kemudian untuk persijilan tahap tunggal RM100 untuk warga negara dan RM200 untuk setiap pelatih untuk bukan warga negara. Kemudian yang ini berubah pada tahun 2023. Jadi untuk DKM melalui Pusat Bertauliah, persijilan mengikut program, jadi yurannya adalah RM200 untuk setiap program untuk setiap pelatih, dan bukan warga negara RM350 untuk setiap pelatih bukan warga negara. Untuk persijilan tahap tunggal, yuran untuk warga negara RM200 untuk setiap pelatih dan RM350 untuk setiap pelatih bukan warga negara. Untuk DLKM melalui Pusat Bertauliah, jadi persijilan mengikut program, yang ini tahun 2016, persijilan mengikut program RM100 untuk warga negara dan RM200 untuk bukan warga negara. Persijilan tahap tunggal RM100 untuk warga negara dan RM200 untuk bukan warga negara. Untuk PC, penyata pencapaian untuk DLKM, yurannya adalah fee-nya adalah RM100 untuk warga negara dan bukan warga negara RM200. Yang ini ada perubahan untuk fee dan cas tahun 2023. Untuk DLKM, Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia melalui Pusat Bertauliah, jika persijilan mengikut program, fee-nya adalah RM200 untuk warga negara dan RM350 untuk bukan warga negara. Untuk persijilan tahap tunggal, RM200 untuk setiap pelatih dan RM350 untuk setiap pelatih bukan warga negara. Untuk PC, penyata pencapaian, untuk warga negara RM100, untuk bukan warga negara RM200. Fee dan charge untuk sijil gantian. Sijil gantian ni sama ada hilang ataupun rosak ni. Untuk sijil gantian tiada perubahan fee dan charge. Untuk sijil hilang RM55 dan sijil rosak RM20. Fee dan charge untuk SKM ujian tanpa musnah ataupun NDT, non-destructive test, ujian tanpa musnah. Okey. Ujian tanpa musnah ni yuran mahal sikit. Okey, yurannya kita boleh lihat di sini. Untuk bilangan 4, permohonan bagi pengiktirafan kemahiran membawa kepada penganugerahan sijil kemahiran Malaysia dalam bidang ujian tanpa musnah bagi setiap tahap. Untuk peperiksaan kelayakan RM700 untuk warga negara dan bukan warga negara RM900. Untuk 4B, pengambilan semula peperiksaan teori. Tadi peperiksaan kelayakan ni, peperiksaan teori tadi fail. Untuk ambil semula peperiksaan teori RM100 untuk warga negara dan bukan warga negara RM200. Untuk mengambil semula peperiksaan praktikal, peperiksaan amali lah, tadi peperiksaan teori, ini peperiksaan amali,
RM600 untuk warga negara dan RM800 untuk bukan warga negara. Untuk pembaharuan sijil, untuk renew kan, selepas 3 tahun sijil SKM tu expired, perlu renew sijil dan fee-nya adalah RM100 untuk warga negara dan bukan warga negara RM200. Untuk peperiksaan penutusahan bagi masuk pembaharuan sijil yang lewat, okey, dah lepas 3 tahun expired, lepas tu lambat renew. Lambat renew, charge-nya adalah RM600 untuk warga negara dan bukan warga negara untuk bukan warga negara RM800. Ini untuk renew yang lambat. Okey. Jadi untuk tahun 2023, perubahan berkaitan dengan perkara E ni lah, perkara E. Peperiksaan penentusahan bagi masuk pembaharuan sijil yang lambat. Ini lambat renew lah. Lambat renew, jadi fee-nya adalah untuk warga negara RM700, untuk bukan warga negara RM900. Untuk yang ni peraturan NDT yang tadi sambung F tadi sampai E kan, tadi sampai E, ini sekarang F, peperiksaan penentusahan bagi masuk persediaan semula. Persediaan renew lesen tu kan, yuran untuk fee untuk warga negara RM600, bukan warga negara RM800. Peperiksaan penentusahan bagi masuk persejilan semula yang lewat. Okey. Renew tapi lambat untuk nak mengesahkan peperiksaan tu kan, iaitu RM700 untuk warga negara dan RM900 untuk bukan warga negara. Untuk sijil gantian sama, yurannya RM100 untuk warga negara dan bukan warga negara RM200. Ini untuk NDT. Jadi pindaan pada peraturan tahun 2023 ada tambah I. Kita lihat ni. Ada tambah I yang warna merah tu, iaitu semakan semula keputusan peperiksaan. Semakan semula keputusan peperiksaan RM200 untuk setiap semakan. Ini untuk warga negara, dan untuk bukan warga negara RM350 untuk setiap semakan. Untuk pembaharuan sijil atau persijilan semula melalui sistem kredit. Okey, pembaharuan sijil melalui sistem kredit. Jadi fee dan charge untuk warga negara RM600 dan bukan warga negara RM800. Sekarang adalah fee dan charge untuk pengiktirafan sijil-sijil lain. Sijil lain nak diiktiraf sama ke dalam sijil SKM ya. Jadi yang ni sebelum ni tiada peraturan tu. Yang ni ada tambahan lah peraturan. Okey, jadi untuk 2016 tak ada peraturan tu. Jadi 2023 telah ditetapkan untuk permohonan bagi pengiktirafan kemahiran lain yang nak diiktirafkan sebagai sama seperti SKM. Jika permohonan dibuat di dalam negara, permohonan baru RM700 untuk setiap program fee-nya. Kemudian untuk semakan semula permohonan, okey, dah hantar untuk lepas tu fail kan, nak renew semula semakan permohonan, RM7,000 lagi untuk semakan permohonan. Jika permohonan bagi pengiktirafan kemahiran lain di luar negara, permohonan baharu RM50,000 untuk setiap permohonan. Dan semakan semula permohonan adalah RM50,000 untuk setiap program. Kemudian permohonan bagi pertukaran pengiktirafan kemahiran penyata pencapaian kepada sijil kemahiran Malaysia. Yang ni barulah. Ni PC tadi kita dah kumpul PC kan. Kumpul PC nak dapatkan sijil kemahiran Malaysia. Jadi yurannya adalah RM55 untuk warga negara Malaysia dan RM110 untuk bukan warga negara Malaysia. Berikut adalah untuk searching, untuk carian data daripada sistem di JPK ataupun carian data di JPK. Untuk setiap carian permohonan bagi suatu carian
pada daftar JBK ni banyak daftar. Jadi permohonan bagi suatu carian pada daftar RM30 fee dan charge untuk setiap carian, untuk setiap searching.